Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faiz. Boleh panggil saya Dr. Faiz. Saya merupakan Ketua Penasihat Akademik bagi program Bachelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar BISTAS. Okey, saya pula ialah Rohaslini Hashim. Boleh panggil Dr. Lini. Saya merupakan Ketua Penasihat Akademik bagi program Bachelor Pengurusan Alam Sekitar. Kami berdua akan buat video ni sebagai pengenalan kepada pakej ELEX supaya anda semua dapat fahamlah apa itu pakej ELEX dan kepentingan pakej ELEX dan juga struktur pakej ELEX. Pakej ini ditawarkan dan oleh Pusat Kemajuan Kompetensi Bahasa atau dengan kata lain Center for the Advancement of Language Competence, CALC. Okey, seterusnya baiklah kita pergi kepada overview dulu. Saya akan go over apa yang saya akan katakan pada dalam video ni. Pertamanya saya ingin bercerita tentang struktur dan komponen ELEX. Lepas tu saya akan terangkan sedikit tentang penyempurnaan ELEX ataupun apa yang anda perlu buat supaya memenuhi semua keperluan dan syarat ELEX untuk bergraduat. Dan yang terakhir saya akan ceritakan sedikit tentang beberapa soalan yang pernah diajukan kepada kami sebelum ni. Baik, pakej ELEX. Dalam komponen ELEX terdapat 3 komponen penting lah dalam pakej ELEX ni. Yang pertama adalah kursus LPE, iaitu kursus kemahiran bahasa Inggeris. Yang kedua adalah kursus SEL. Kursus SEL ini merujuk kepada Certificate in English Language. Yang terakhir adalah Activity ELEX. Okey, bagi kursus LPE ini merupakan kursus berkredit sebanyak 3 kredit atau 3+0. Dalam struktur kurikulum, anda wajib lulus kursus LPE untuk bergraduat. Okey, untuk kursus SEL pula, kursus ini adalah kursus sijil tidak berkredit. Seperti kursus LPE, anda juga wajib lulus untuk bergraduat. Okey, untuk aktiviti ELEX pula, aktiviti ini bukan kursus, tetapi ia merupakan aktiviti berupa core curriculum. Sama seperti kursus LPE dan kursus SEL, anda wajib menyempurnakan mata LEX untuk bergraduat. Baik, saya terangkan sedikit tentang berapa banyak kursus yang anda perlu ambil dalam pakej ELEX. Baik, berapa banyak anda perlu ambil bergantung kepada tahap kemahiran bahasa Inggeris berdasarkan grade MUET yang anda dapat sebelum ni. Bagi MUET tahap 1 dan 2, anda perlu ambil 3 kursus LPE dan 3 kursus SEL dan 24 mata LEX. Bagi MUET tahap 3 dan 4, anda perlu ambil 2 kursus LPE dan 2 kursus SEL dan 24 mata LEX. Okey, bagi MUET tahap 5 dan 6, anda perlu ambil 2 kursus LPE dan 1 kursus SEL dan 24 mata LEX. Atau anda boleh ambil 1 kursus LPE dan 1 kursus SEL dan 24 mata LEX dan juga 1 kursus bahasa global. Baik, saya ingin terangkan kursus mana yang anda perlu ambil bagi setiap tahap MUET yang anda
dapat sebelum ni. Jadi untuk muat tahap 1 dan 2, ini adalah senarai kursus yang anda perlu ambil. Okey, bagi kursus LPE, anda perlu ambil kursus LPE 2401. Seterusnya anda perlu ambil kursus LPE 2301 dan LPE 2501. Seterusnya anda perlu ambil kursus SEL 2102, SEL 2103 dan salah satu daripada berikut. Sama ada SEL 2105, SEL 2106 atau SEL 2107. Okey, untuk aktiviti LAX anda perlu ambil atau menghabiskan 24 mata LAX. Seterusnya, untuk muat tahap 3 dan 4, anda perlu ambil 2 kursus LPE, iaitu kursus LPE 2301 dan LPE 2501. Seterusnya, untuk kursus SEL, anda perlu ambil kursus SEL 2103 dan anda boleh pilih salah satu daripada berikut. SEL 2102 atau SEL 2105 atau SEL 2106 atau SEL 2107. Baik, untuk aktiviti LAX, anda kena ambil atau wajib ambil 24 mata LAX. Bagi muat tahap 5 dan 6, anda perlu ambil kursus berikut. LPE 2402 dan 2502 atau salah satu daripada 2402 atau 2502 dan satu kursus bahasa global pilihan. Bagi kursus SEL, anda wajib ambil kursus SEL 2103. Dan yang terakhir, anda perlu ambil 24 mata LAX. Baik, untuk kursus LPE, seperti yang saya terangkan sebelum ini, anda wajib ambil kursus LPE sebagai syarat untuk bergraduat. Sekiranya gagal, anda wajib mengulang kursus tersebut sehingga lulus. Dan seperti yang saya terangkan sebelum ini, kursus-kursus yang ditawarkan adalah berikut, bergantung kepada tahap kemahiran muat anda. Bagi kursus SEL, anda perlu dapat tahap sederhana sebagai syarat untuk bergraduat. Walau bagaimanapun, kami sangat-sangatlah menggalakkan anda untuk mencapai tahap 3 baik atau 4 cemerlang supaya anda mendapat sijil yang ditawarkan oleh pihak KELP. Baik, sekiranya anda cuma mendapat tahap 1 dalam kursus SEL, anda wajib mengulang kursus tersebut sehingga anda mencapai tahap lulus atau tahap 2 ke atas. Dan ingin sekali lagi saya tekankan bahawa anda perlu memastikan di akhir pengajian anda telah mengambil bilangan SEL yang telah ditetapkan untuk bergraduat. Okey, seperti yang saya terangkan sebelum ini, anda wajib habiskan 24 mata LAX. Tetapi anda mempunyai pilihan sama anda ingin mengambil sebanyak 6 mata LAX untuk satu semester atau 12 mata LAX untuk satu semester. Dan anda wajib mendapat grade M sekiranya untuk sebagai syarat untuk bergraduat. Sekiranya anda memperolehi TM tidak memuaskan, maka anda perlu menjalani aktiviti LAX yang sama atau yang berlainan untuk menggantikan mata aktiviti yang gagal. Ingin sekali lagi saya tekankan bahawa anda hendaklah memastikan bahawa syarat jumlah mata LAX yang dipenuhi sebelum bergraduat. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari website berikut: http://biglaxblogs.blogspot.com. Okey, untuk skema package e-LAX, anda perlu pastikan semua package e-LAX yang saya terangkan tadi
disempurnakan sebelum bergraduat. Dan anda mesti mengikut skema yang telah ditetapkan setiap semester. Jika terdapat sebarang perubahan pada skema pengajian disebabkan anda perlu mengulang kursus atau anda perlu menjalani latihan industri dan sebagainya, maka anda perlu memohon perubahan tersebut secara bertulis kepada Ketua Bahagian Kemahiran Bahasa Inggeris melalui Timbalan Dekan Akademik. Berikut adalah beberapa soalan yang sering ditanya sebelum ini. Yang pertama, bolehkah saya mendapat pengecualian kursus bahasa Inggeris kerana saya telah mengambil di peringkat diploma? Jawapan, tidak, tiada pengecualian kursus yang diberikan. Okey, soalan seterusnya. Jika saya gagal satu kursus, apa yang perlu saya lakukan? Jawapan, anda mesti mengambil tindakan segera dengan mendaftar kursus tersebut pada semester berikutnya dengan KALP, dan anda juga perlu membuat perubahan skema pengajian ALEX anda yang sewajarnya dengan kebenaran Ketua Bahagian Bahasa Inggeris KALP. Baik, soalan seterusnya. Jika saya perlu menjalani latihan industri selama satu semester, apa yang perlu saya buat? Jawapannya, pertama, pastikan semester yang keberapa anda perlu menjalani LI. Kedua, pastikan anda mendaftar kursus yang sepatutnya anda ambil pada semester LI ke semester sebelumnya atau selepasnya. Ini bermakna anda akan mengambil satu kursus tambahan pada semester tersebut. Soalan seterusnya. Bolehkah saya mengambil kursus atau aktiviti LEX lebih daripada yang ditetapkan di dalam skema supaya saya boleh menyempurnakan keperluan bahasa Inggeris lebih awal? Tidak dibenarkan sama sekali. Anda tidak boleh berbuat demikian kerana sistem pendaftaran kursus di SMP telah pun ditetapkan mengikut skema anda. Baik, itu sahaja video kami kepada anda tentang pakej ELEX. Terima kasih di atas perhatian yang anda berikan kepada video ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan lanjut tentang pakej ELEX, saya mohon anda untuk rujuk kepada penasihat akademik masing-masing atau ketua penasihat akademik atau penyelaras program anda atau timbalan dekan akademik. Sekian, terima kasih.